فقال المصنف
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bagian kedua. Kata musannif rahimahullah ta'ala, katanya, dan arti khauf itu dibagi atas 3 perkara. Pertama, mengerjakan ibadah karena takut kepada api neraka. Dia baca api lah. Dan yang kedua itu mengerjakan ibadah karena takut bercerai bagi mahbubnya. Dan ketiga itu mengerjakan ibadah karena takut ia akan Allah Ta'ala, dan takut yang dibilang daripada setengah sifat mahmudah itu, jikalau ada khauf itu dengan sekira-kira tiada menghilangkan ibadah yang maksudnya, dan barangkali ada ia atas demikian itu, maka iaitu setengah daripada sifat yang mazmumah. Baik tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan curahan rahmatnya, cucuran nikmatnya ke atas kita dapat hadir di dalam majlis pada malam ini. Baik, jadi kita sambung kitab Syarah Jawahirut Tauhid bahagian tasawuf pada muka surat 70 atas sekali, yaitu membincangkan mengenai sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat yang terpuji. Maka di antara sifat yang terpuji itu ialah sifat khauf. Habis. Dan khauf ini juga disebut sebagai al-maqam ahlil yaqin, ataupun juga disebut sebagai maqamatul yaqin. Dia panggil maqam keyakinan, yakni maqam yang terjadi daripada yakin hati. Artinya apabila seorang itu ada di dalam hatinya keyakinan yang kuat, maka akan timbullah sifat-sifat ini, yaitu sifat khauf. Jadi ulama sufi menamakan khauf ini sebagai min maqamati ahli yaqin, satu maqam daripada beberapa maqam orang-orang yang yakin. Maksud orang yang yakin, yakni maqam ini terjadi daripada ada keyakinan di dalam hati. Baik. Dan maqam raja ini, khauf ini juga disebut sebagai marahil at-tariqah. Ini kita nama berbagai istilah-istilah. Jadi dinamakan marahil at-tariqah, yakni tahap-tahap perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahil at-tariqah, tahap-tahap level perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu
disebut khauf itu bahasa kita panggil takut. Maka disebut takut itu ada 3 bahagi. Dia kata dan arti khauf itu dibagi atas 3 perkara, yakni 3 bahagian. Pertama, mengajar ibadat kerana takut kepada api neraka. Itu artinya ada di kalangan orang yang berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala itu, bila ditanya pasal apa kau buat ibadat kepada Allah, maka dia jawab, aku buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kerana takut. Takut apa? Takut api neraka Allah. Itu satu. Baik, artinya dia buat ibadat tu khaufan min azabillah, kerana takut daripada azab seksa api neraka. Baik, itu satu. Dan yang kedua yang daripada 3 bahagian itu, mengerjakan ibadat kerana takut juga, tapi takut itu takut bercerai bagi mahbubnya, yakni bagi kekasihnya. Maka mahbubnya di sini ialah Allah. Allah itu dikatakan mahbub. Jadi seorang abid atau seorang hamba, dia berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia takut berpisah, cerai atau putus hubungan dengan sang kekasihnya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau aku tak buat ibadat, takut lagi aku berpisah, maka aku buat ibadat ni kerana nak menyabitkan hubungan atau keintiman, intim, kemesraan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang di mana Allah itu kekasihku. Itu saja. Jadi macam-macam orang. Baik. Dan ketiga, yakni bahagian yang ketiga daripada 3 bahagian khauf itu, dia kata mengerja ibadat kerana takut ia seorang takut akan Allah. Takut ke Allah ya. Jadi apa sebab disebut itu? Takut akan Allah. Ini yang tinggi sekali. Sebab kalau dia kata aku beribadat kerana takut neraka, itu masih lagi takut kepada makhluk, kerana neraka itu makhluk. Jadi tak takut kepada Allah. Baik. Maka kawan ni semua, aku tak takut pada neraka, tapi aku takut kepada Allah, Tuhan punya neraka. Ini beza sikit. Sikit saja. Contoh seperti seorang itu juga beribadat bukan kerana kasih atau rindu kepada syurga, kerana syurga itu masih makhluk, atau dalam bahasa yang lain dipanggil kaum juga dipanggil, atau panggil juga alam. Maka itu masih makhluk. Kaum pun makhluk, alam pun makhluk. Tapi yang kita nak bukan kepada kaum, tetapi yang kita nak ialah kepada mukawwinul akwan, yang menjadikan segala kaum itu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang diisyaratkan di dalam ayat Al-Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu itulah muntaha, kesudahannya, kemuncaknya. Nah, kepada Allah. Dan begini juga yang diisyaratkan dalam firman Tuhan, wa ila rabbika
farghab. Surah Al-Nashr. Dan kepada Tuhanmu itulah farghab, gemarlah kepada Tuhanmu itu. Jangan gemar kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faham? Jadi yang ini tinggi. Dia kata aku buat ibadat ni kerana takut akan Allah. Itu. Baik. Kemudian takut semua ini dikira terpuji ke tidak, barulah kita sebut. Dan takut yang dibilang daripada setengah sifat mahmudah itu dipanggil, jikalau ada khauf itu, kalau takut itu sekira-kira tiada yang menghilangkan ibadat yang masalahih itu ya. Walaupun takut tapi tak tinggal ibadat. Ada orang yang takut sampai tak buat ibadat, itu tak boleh. Itu yang sekira-kira tiada menghilangkan ibadat yang masalahih. Itu dia kira baik. Tersebut dan barangkali ada ia atas demikian itu. Artinya kalau sekiranya seorang itu takut, tapi takutnya itu sampai menghilangkan ibadat yang masalahnya, maka iaitu setengah daripada sifat yang mazmum, itu yang tercela. Jadi takut ni kita boleh bagi dua lah. Kalau kita takut itu takut tapi tidak menghilangkan ibadat yang zahir, maka takut itu terpuji. Satu. Artinya kalau takut itu tapi takut sehingga meninggalkan atau menghilangkan ibadat yang zahir, maka takut itu dicela. Contohnya, faham tak? Mudah kan? Macam ni lah juga takabur, dan juga tawadhu. Ada takabur yang dicela, ada pula takabur yang dipuji. Lakukan. Bukan semata-mata takabur itu dicela dipuji, tapi ada yang dicela, ada yang dipuji. Lakukan. Kalau takabur itu takabur daripada perkara yang sebenar, maka itu dicela. Itu dicela. Ada pun kalau seorang itu takabur pada perkara yang benar, itu dipuji. Contoh seperti kita takabur kepada orang yang takabur. At-takabur liman takabbar. Artinya kita takabur kepada orang yang takabur, itu dipuji. Tapi kalau kita takabur kepada orang yang tawadhu, itu dicela. Itu dicela. Macam tu juga kita tawadhu, merendah diri kepada orang yang takabur, itu dicela. Kita merendah diri kepada orang yang merendah diri, itu dipuji. At-tawadhu liman tawadhu'a mahmud, wa takabburu liman takabbara mahmud. Tawadhu bagi orang yang tawadhu itu dipuji, takabur bagi orang yang takabur itu dipuji. Tapi kalau at-takabbur liman tawadhu'a itu mazmum. Takabur kepada orang yang tawadhu itu dicela. Habis dia tengok tempat juga. Dia tengok tempat. Bukan salah. Ada mungkin juga takut tu dipuji, tapi tengok kalau takut sampai kita meninggalkan ibadat yang zahir, itu dicela. Itu dicela. Baik.
maka nak sebut sikit. Baik. Jadi khauf ini biasanya akan timbul daripada keimanan. Keimanan. Baik. Kemudian katanya lagi dan arti raja. Raja itu bahasa kita panggil harap. Dan apa raja itu mengerjakan ibadah bagi Allah Ta'ala kerana mengharap-harapkan syurga Allah Ta'ala, atau kerana mengharap-harap kepada keridaan Allah Ta'ala, atau mengharap-harap bertemu ia bagi mahbubnya, bagi kekasihnya, yakni orang yang dikasihinya atau orang yang dicintainya, iaitulah kekasihnya, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana harap. Dia buat ibadah kerana mengharap syurga Allah, satu. Atau dia buat ibadah kerana mengharap kepada keridaan Allah, atau dia buat ibadah semata-mata kerana liqa, kerana ingin bertemu sang kekasihnya. Ini buat ringkaslah. Jadi nak tengok panjang lagi, tengok dalam kitab-kitab lain lah. Tapi tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, harap mesti disertakan dengan amal. Harapan raja mesti diiktirafkan, yakni disertakan dengan amal, bahawa dia akan capai apa yang dia harapkan. Kerana kalau kita harap sesuatu perkara tapi kita tak buat asbab, yakni perkara-perkara yang menyampaikan kepada dapat apa yang kita harap, maka itu namanya angan-angan. Angan-angan. Maka angan-angan itu tak ada faedah apa, tak dapat apa-apa. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam hikamnya. Ar-raja'u ma qaranahu al-'amalu wa illa fahiya umniyatun. Harapan itu iaitu perkara yang disertakan dengan buat kerja. Kita harap nak masuk syurga, maka kita kena beramal, baru boleh masuk syurga. Kita harap nak jadi alim, maka kita kena mengaji rajin-rajin. Kita harap nak jadi kaya, kena kuat buat kerja. Kita harap nak jadi baik, maka kita kena berusaha ke arah kebaikan pada dia. Mesti kena harap situ. Kalau tidak, wa illa, dan jika tiada, yakni kalau kita harap kepada sesuatu tapi kita tidak sertakan dengan buat kerja, itu namanya fahiya umniyah, itu namanya angan-angan. Atau juga disebut sebagai raja'un kadzib, dia panggil harapan yang dusta, yang bohong, tak dapat. Atau juga disebut sebagai raja'un maghrur, harapan yang tertipu daya atau terpedaya. Jadi terpedaya itu singkatan daripada tertipu daya. Jadi tertipu daya itu panjang sikit, diringkas terpedaya. Tertipu, tertipu daya. Lagi terpedaya. Arab panggil ghurur. Orang yang kena tipu panggil maghrur. Orang yang terpedaya
hampir tertipu dengan diri sendiri. Baik. Jadi itu nama rojak mabrur. Dia panggil rojak yang tertipu, yang ditipu. Baik. Jadi tak dapat, maka ulama menyebut lagi wal umniyah maniyah, dan angan-angan itu mati. Ini tak ada faedah, tak ada dapat apa-apa. Maka kata-katanya ini diperkuatkan, dan dia diperkuatkan diambil daripada ayat Al-Quran akhir suratul Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tengok Tuhan sebut, Tuhan sebut faman kana yarju rojak, siapa yang ada harapan liqa'a rabbi, bertemu dengan balasan Tuhannya di akhirat. Siapa yang harap nak bertemu, nak berjumpa dengan balasan Allah di akhirat, falyamal, maka hendaklah ia beramal amalan salihah, amal soleh. Itu dia kata harap mesti diikutkan dengan amal. Kalau tidak, maka dia tidak akan dapat apa yang dia harapkan. Itu. Jadi seorang itu dia nak harap nak masuk syurga, maka dia kena beramal. Sebab itu dia sebut sini mengejar ibadah kerana mengharap syurga Allah, atau mengharap keredaan Allah, atau juga mengharap bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis tu dia panggil uraian mengenai sifat-sifat Mahmud, sifat-sifat yang terpuji. Habis ini nak masuk pula tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, baru kita nak masuk proses. Ini nak proses lah ni. Baik, dia panggil apa? Dia nak masuk membincangkan mengenai usul kan. Usul apa? Yani usul tariqah. Baik, lagi kita bincang. Katanya syahdan bermula sifat yang mazmumah dan sifat yang mahmudah itu terlebih banyak daripada barang yang telah tersebut itu. Kita sebut ni ada berapa ya? 9 aku kalau tak silap ingat kan. Tapi banyak lagi, bukan takat 9 itu saja, tapi banyak lagi. Itu dia sebut tu, dia kata terlebih banyak daripada yang telah tersebut itu, dan barang yang lainnya, yang lain daripada yang tersebut tadi itu telah tersebut di dalam beberapa kitab yang mutawwalat, yani kitab-kitab yang panjang-panjang. Asal mutawwalat itu maknanya panjang-panjang. Adakah kitab panjang-panjang? Ada, maksudnya kitab yang panjang perbahasan dia, panjang pembicaraan dia. Tengok di sana. Contoh seperti kalau kita Arab, seperti kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, kan, tengok dalam kitab Minhaj Al-Habibin, ataupun dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu kalau Arab. Kalau Jawi, tengok kitab Sayrus Salikin, kan, kitab terjemahan Minhaj Al-Abidin Syekh Al-Fatani, dan kitab-kitab yang lain lagi, Hidayatus Salikin, terjemah daripada
Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali. Itu tengok banyak lagi yang dia tak sebut di sini. Atau paling kurang pun kita boleh tengok kitab Penawar Bagi Hati, kerana kitab Penawar Bagi Hati itu Syekh Abdul Qadir terjemah daripada Al-Arba'in fi Usuluddin, dan dia ambil juga daripada Minhajul Abidin. Tadi pun situ. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan hadirin bila banyak, maka dia kata maka yang demikian itu, demikian mana, demikian barang yang lain itu yang telah tersebut dalam bapa kita yang tawanan. Dia kata apa? Kafalah orang yang mengenal dia. Kafalah tu dia panggilnya Arab Melayu. Kafal itu Arab, lah itu Melayu. Jadi dia campur Arab Melayu. Kafalah. Ini bukan kafalah dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, dalam furu' muamalat, dia ada satu babul kafalah. Kafalah itu lain. Ini kafalah Arab campur Melayu, maksudnya cukuplah, memadailah. Faham tak tu? Kafal itu cukup, memadailah, cukuplah. Lah itu Melayu, dia campur lah. Itu nak baca kitab Jawi pun kena tiga sikit-sikit bahasa Arab. Dia campur tu. Dia kata mana? Dia kata yang demikian itu kafal, yang ini cukuplah, memadailah bagi orang yang mengenal dia. Dia orang yang tahu dia, orang yang tahu sifat-sifat ini cukuplah. Bila memadailah. Baik. Habis situ. Jadi nak tengok, silalah tengok dalam kitab-kitab saf-saf ni lah. Besar perbahasan dia, besar perbincangan dia, insya-Allah kita ketemu lagi di sana. Baik. Kemudian kata musannif kita rahimahullah taala, dia kata, dan kata Syekh Abdurrahman Al-Ujuri radhiyallahu anhu, dia kata di dalam setengah kitabnya, yakni kitab yang dikarang olehnya, apa dia kata? Bermula menuntut ilmu tasawuf itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Ini baru kita nak masuk ni. Jadi menuntut ilmu tasawuf itu fardu ain, bukan fardu kifayah dah. Itu wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, yakni tiap-tiap laki-laki perempuan yang akil balik wajib belajar ilmu tasawuf. Baik. Maka wajib belajar ilmu tasawuf ni atau fardu ilmu tasawuf ini kita bincang mengenai mabadi. Mabadi ini apa? Dia panggil prinsip ilmu. Jadi setiap ilmu itu dia ada mabadi dia. Prinsip-prinsipnya. Ilmu tauhid ada mabadinya, ilmu fiqh ada mabadinya. Maka tidak terkecuali ilmu tasawuf, maka ada mabadinya. Dan dituntut atas setiap orang yang mempelajari apa-apa ilmu, maka seeloknya dia kena tahu prinsip-prinsip ilmu itu atau disiplin ilmu itu, baru dia mengaji itu syok. Kalau dia tak boleh tahu ke semua pun, dia ambil sebahagian daripadanya.
kan? Maka setiap ilmu itu ada 10 prinsip. Jadi ilmu tasawuf ada 10 prinsip. Salah satu daripada 10-nya iaitu hukum kita mempelajari. Jadi di sini tuan kita dia menyatakan tentang hukum kita mempelajari ilmu tasawuf, iaitu hukumnya adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap biji pada orang. Bukan kita kata bawa saja ngaji tasawuf, anak tak payah ngaji, tak. Ataupun kita kata suami ikut tapi ngaji dah tasawuf, isteri tak payah ngaji, tak. Wajib atas tiap-tiap individu. Pasal apa wajib? Katanya pasal apa wajib? Jawabnya kita kena tengok apa tujuan faedah kita mempelajari tasawuf. Faedah kita mempelajari tasawuf ialah supaya kita nak bersihkan hati kita ini daripada segala sifat-sifat yang tercela. Kemudian kita hiaskan hati kita ini dengan sifat-sifat yang terpuji, iaitu sifat mahmud. Kita tanya, setiap kita manusia ini, adakah kita yakin pasti 100% bahawa diri kita suci, tak ada aib, tak ada kecelaan? Tak yakin. Kecuali para nabi, para rasul, para malaikat alaihi wassalatu wassalam, mereka itu pasti kerana mereka itu maksum. Mereka dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala. Mereka bersifat dengan ismah zahiriyah, ismah batiniyah, yakni terpelihara zahir mereka dan juga terpelihara batin mereka. Artinya adalah hati mereka tak ada sifat yang tercela. Yang ada adalah hati mereka semua sifat-sifat yang terpuji. Persoalannya sekarang kita bukan mereka. Kita ini bersifat dengan sifat yang tercela, tak suci. Maka wajib atas kita kena suci. Wajib tu ilmu apa yang mengajar kita cara menyucikan? Jawabnya ilmu tasawuf. Jadi artinya pelajari ilmu tasawuf hukumnya wajib. Faham tak? Ini sebagaimana illah yang diterangkan oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Iqazul Himam syarahkan. Jadi Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu kata, kerana seorang itu la yakhlu min al-aib, seorang itu tak sunyi, tak lepas daripada aib. Maka aib ni ada 3. Ada uyubun nafsi, aib nafsu kita. Ada pula uyubur ruh, ada aib roh. Dan yang ketiga uyubul qalbi, aib hati. Jadi semua ni bukan bincang dalam fiqh. Uyubun nafsi, uyubul qalbi, uyubur ruh, itu bukan bincang dalam fiqh. Dan itu juga bukan bincang dalam tauhid. Itu juga bukan bincang dalam sains matematik apalagi. Itu juga bukan bincang dalam pelajaran bahasa Malaysia. Tapi dibincang dalam tasawuf. Ini yang penting. Itu wajib atas kita kena pelajari tasawuf, kerana nak tahu bagaimana kaedah untuk menyuci dan mengikiskan aib tersebut. Itu ilat dia. Baik, kalau orang tanya dalil Al-Quran mana? Banyak. Pasal apa kata banyak? Tak larat nak nampak. Cuma kita ambil satu ayat saja, iaitu Tuhan sebut وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ
Wadharu, dan tinggal olehmu. Zar itu mana? Zaru, zara, zaru, tinggal olehmu zahirul ismi, dosa yang zahir, wa batinahu, dan dosa yang batin, hati. Jadi Allah Ta'ala suruh tinggalkan, kikiskan, buangkan dosa-dosa zahir dan juga dosa-dosa batin, yakni hati. Maka zaru situ dia panggil fi'il amar. Maka haqiqatul amri lil wujub, hakikat fi'il amar itu menunjukkan makna wajib kita tinggalkan dosa anggota zahir dan juga dosa batin hati. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Baik. Jadi itu nak nyatakan sikit tentang prinsip ilmu tasawuf, iaitu mengenai hukum mempelajarinya. Maka wajib atas kita sebagai wajib fardu ain kita mempelajari ilmu tasawuf. Baik. Kalau di sekolah dia panggil ilmu akhlak. Akhlak. Kalau tak silap saya lah dulu ngaji sekolah dulu dia panggil ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Baik. Jadi kerana apa kata gitu? Kerana bila sebut tasawuf takut orang pandang jumut. Orang dulu bagi ortodok ngaji tasawuf ni jumut. Dia apa? Ketinggalan zaman. Dia orang tak mahu sebut tasawuf, jadi orang ganti sebut ilmu akhlak. Untuk nak perbaiki akhlak. Ya betul, kerana apa? Hakikat tasawuf itu adalah akhlak dan adab. Dan orang yang bertambah akhlaknya, bertambah baik, itu bertambah tasawufnya. Kerana tasawuf itu adalah adab dan akhlak. Habis. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, jadi di sini kita nak bincanglah dia panggil usul tariq atau usul tazkiyah. Ini banyak. Tengok dia sebut. Dan umdah. Umdah. Dia panggil dan umdah ilmu tasawuf itu dua perkara. Kita tengok. Umdah ni kita nak panggil apa? Kita panggil sini rukun. Asal mana umdah ni tiang. Amud tu tiang, amad kan, amdun tu tiang. Kita panggil sini rukun senang sikit, dengan makna perkara yang tak dapat tidak. Tiang dia. Baik. Jadi dan umdah ilmu tasawuf itu dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Yang perkara yang tak dapat tidak. Bagi tasawuf itu dua perkara ni. Dalam bahasa mudah cakap, yakni rukun tasawuf tu dua. Ataupun boleh juga kita sebut gini, perkara yang tak dapat tidak bagi orang yang nak menjalani jalanan tasawuf, maka mesti dia kena ada dua perkara. Apa dia? Pertama, meninggalkan barang suatu yang menjadi masyghul hatinya daripada Allah Ta'ala. Itu umdah, tempat kita nak pegang, rukunnya yang tak dapat tidak. Orang nak jalani jalanan tasawuf, dia tak dapat tidak, dia kena tinggalkan perkara yang menjadi masyghul hatinya, sibuk hati dia. Orang yang kena tinggal benda yang menyibukkan hatinya daripada Allah.
apa dia benar-benar yang menyibukkan hatinya daripada ingat kepada Allah, itu mesti ditinggalkan. Sebab apa? Sebab rukun tasawuf ialah semua nak mengingatkan kepada Allah. Jadi tiap-tiap perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, silakan. Dan tiap-tiap perkara yang menyebabkan kita daripada ingat kepada Allah, silakan tinggalkan. Yang ini sila tinggalkan. Itu utama. Apa dia kata benda yang menyebabkan kita kepada Allah? Banyak. Masyghulat sebagai benar-benar yang sibuk kita kepada itu ditinggalkan. Kalau hari ini apa? Telefon mungkin. Bila kita main telefon alik nak main game, main game batal. Alik. Apa lagi? Tengok movie nak alik. Itu mesti ditinggalkan. Apa lagi? Ini contoh saja kan, misal saja. Baik. Jadi kalau benda itu mengingatkan kita kepada Allah, silakan, tak apa. Contoh, kita buat misal. Apa benda dalam rumah kita yang boleh mengingatkan kita kepada Allah? Gambar, frame Allah Muhammad. Kita masuk rumah tengok, oh Allah, hati kita ingat kepada Allah. Tengok Muhammad, hati kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, dalam rumah kita ada tak frame Allah Muhammad? Tak ada anak. Dalam rumah kita apa? Ada gambar raja dengan permaisuri. Ingat raja dengan permaisuri ya? Tak ada. Sebab tu syara. Hanya kita mengaji dalam bab fotograf. Dalam kitab Tarsyih Al-Mustafidin, syarah bagi Fathil Mu'in. Tarsyih Al-Mustafidin, syarah bagi Fathil Mu'in, yang menerang secara panjang lebar mengenai hukum fotograf, iaitu tidak boleh, bahkan dilarang kita meletakkan gambar dalam rumah kita tinggi daripada paras, orang panggil muka dan wajah. Haram hukumnya. Gambar orang, jangan orang duk tak ada office kan, tak gambar raja, menteri besar lagi. Walaupun gambar tak guru sekalipun, walau gambar ulama sekalipun, tak boleh, hukumnya haram. Itu kalau gambar sekerat. Tapi kalau gambar penuh, jaga. Dalam hadis menyebut nanti satu hari dia minta nyawa kat kita, sedangkan kita tidak boleh bagi nyawa. Walasta binafikh, engkau tidak boleh bagi nyawa kan. Habis kalau kita letakkan gambar yang lain, contoh seperti kalimah Allah, tak apa, kerana mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita letak frame Muhammad, tak mengapa, kerana mengingatkan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Begitu juga kalau ulama kata kita letak pemandangan, bukan gambar orang, tapi gambar laut, gambar gunung kanan, gambar tumbuh-tumbuhan, itu ulama kata diharuskan. Kerana itu juga mengingatkan kita kepada Allah, iaitu bila kita lihat manzar jamil, maka di situ akan zahirnya tajalli jamali, yakni pandangan yang indah, ra'i,
yang indah, maka di situ kita lahir syuhud kita kepada keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diharuskan kalau kita letak gambar pemandangan yang indah, yang cantik dipandang, itu melahirkan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu tak apa, masuk dalam kata mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab ekor lah. Cuma nak buat misal lagi bang. Jadi apa lagi misal-misal contoh yang lain? Kita nak buat banyak sangat. Cuma kita boleh buat gini, tiap-tiap perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, silakan, tak apa. Tapi kalau perkara itu memasyghulkan kita, yakni menyibukkan kita daripada ingat Allah, itu mesti ditinggalkan, dibuang. Di situ mesti ditinggalkan dan dibuangkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, umdah tasawuf. Apa? Umdah tasawuf itu katanya yang kedua melazimkan zikrullah ta'ala, yaitu melazimkan sentiasa ingat kepada Allah. Jadi zikir ini kita terjemah dengan dua makna, ingat kepada Allah atau mengenal atau menyebut Allah. Dan kalau menyebut Allah, zikir itu menyebut dengan lidah atau dengan hati. Ada juga zikir dengan makna mengenang, kenal, itu syuhud. Zikir dengan makna syuhud, ada zikir dengan makna menyebut. Kalau menyebut itu dengan lidah, kalau kenal atau ingat itu dengan hati, mengingati Allah atau menyebut Allah atau mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil rukun yang paling besar sekali. Pasal apa kita kata zikir itu rukun paling besar? Kerana Al-Arif Billah Ibn Ajibah Al-Hasani juga menyebut Ar-Ruknu Az-Zikru Ruknun Qawiyun Fit Tariq ila Allah. Zikir itu adalah merupakan rukun yang kuat dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pasal apa? Kerana dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, dia mesti ada 5 perkara. Apa dah 5 perkara? Tuan-tuan, dia ibarat perjalanan kita menuju kepada Allah ni diumpamakan oleh ulama sufi seperti perjalanan kita menuju ke Mekah untuk mengerja haji. Tuan-tuan nak pergi ke Mekah untuk nak menunaikan ibadat haji, tuan-tuan kena ada berapa perkara? Tanya orang bisa pergi Mekah, ada berapa perkara? Tuan-tuan tak pernah pergi, tapi baru pergi. Dalam pergi tu kita kena ada berapa benda? Tu tak perkara. Cuba tanya pergi 20 kali dah, ada apa benda? Dia tak tahu nak ambil. Tu kata tak bekal. Syok jalan ni. Jangan marah, nasihat. Tengok orang nak pergi buat haji, terbuang umrah, dia perlu kepada berapa? 5 perkara. Pertama, orang nak pergi buat haji, dia kena ada apa? Dia kena ada bekalan. Bekalan gimana? Kalau tak ada bekal, nak pergi lagu perjalanan banyak hari, 40 hari kalau buat haji kan,
40 hari, 60 hari. Itu orang sekarang. Kalau orang dulu berapa bulan nak dapat air kan? Mana dia perlu kepada bekalan yang banyak. Satu. Yang kedua, orang nak pergi buat haji, dia perlu kepada apa? Kenderaan. Takkan nak pergi jalan kaki jauh, jenuh nak jalan. Daripada rumah nak main Sungai Mati ni pun penat kan. Mana bekalan kenderaan. Lepas tu yang ketiga apa? Bila kita nak berjalan jauh, kita mesti ada apa? Mesti ada apa? Penunjuk jalan. Sebab kita tak pernah pergi. Bila tak pernah pergi, kena orang tunjuk orang yang tu pernah pergi. Penunjuk jalan. 3. Yang keempat, bila kita nak pergi ke Mekah, kita perlu ada apa? Senjata. Zaman dulu, orang kata zaman dulu, bila orang tak pakai senjata dah. Zaman dulu penyamun banyak. Jadi dalam perjalanan kita mesti ada musuh. Mesti ada musuh. Bila kita jumpa musuh, kita nak lawan, senjata tak ada. Pada adatnya boleh menang lah, tak boleh menang. Dan musuh tak takut kalau kita tak ada senjata. Tapi kalau kita ada senjata, dia pun fikir ada 3-4 kali ke. Baik. Orang lah tak pakai senjata, orang pakai taekwondo, itu action boleh lah. Ini real, bukan action. Itu persembahan, lakonan boleh lah. Ini real, reality. Bukan kalau action 200-2,000 orang lawan seorang menang, itu action. Ini reality, real. Bukan baik. Dan yang kelima apa? Iaitu kena ada kawan-kawan. Kerana dalam perjalanan kita tak boleh berjalan sendiri, kena ada kawan. Apa hikmah ada kawan? Kerana saling membantu antara satu sama lain. 5 benda. Maka macam tu ulama sufi membandingkan atau memperumpamakan kita dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah, mesti ada 5. Bandingannya seperti kita nak menuju ke Mekah, nak buat haji, kena ada 5 tadi. Kalau kita kata apa? Yang pertama tadi kita kena ada bekalan. Orang dulu nak pergi haji, maka dia cari habis beras, gula kopi, termasuklah orang panggil temakau daun temakau. Dulu nak bawa temakau pergi Sarawak, bawa habis bulantung Sahara kan, awak pergi. Maka orang sekarang apa bekalan dia? Bekalannya duit atau kad kredit, kad debit kan. Baik. Tapi dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, apa bekalan kita? Apa bekalan kita? Bekalan kita ialah taqwa Allah. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu, berbekallah oleh kamu, fa inna khairaz zad, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu at-taqwa, ialah taqwa Allah. Jadi takwa itu bekalan kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Satu. Dan yang kedua, dalam perjalanan orang nak pergi buat haji, dia kena ada kenderaan. Orang dulu pergi buat haji, kenderaannya apa? Kapal air. Kalau kita sini lah kapal air. Sekarang kapal terbang. Kapal terbang.
Baik, orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kenderaan dia? Apa kenderaan? Kenderaan dia ialah nafsu dia, diri dia, nafsu dia. Maka kenderaan tadi ni tuan-tuan perlu dicuci dan dibersihkan, barulah kenderaan itu jalan elok. Macam yang kita daripada Sungai Mati nak pergi Johor, naik kereta yang semput-semput, sampai tak? Sampai tak? Sampai juga lambat. Kena overhaul kereta tu, atau kena tukar lagi. Ambil yang baru keluar CRV baru lah ni, 7 seater, 7 seat. Tukar hak lama, ambil yang baru. Tukar nafsu kita daripada nafsu ammarah bagi jadi mutmainnah. InsyaAllah jalan lancar, lembut, sejuk, happy. Kita terakhir tak ni? Kena pitih terakhir. Nak sejuk, lembut, baru main dengan dia Sungai Mati syok. Semangat sikit kan. Allahu Akbar. Baik, kenderaan kita ialah nafsu kita. Sebab tu ulama sufi sebut nufusukum matayakum. Nafsu kamu itu adalah kenderaan-kenderaan kamu. Fa aslihu matayakum tasilu ila al-maqsad. Maka perelokkanlah kenderaan kamu, pasti kamu akan sampai kepada hala tuju, destinasi. Tengok, bila kita perbaiki nafsu kita, latih riyadah mujahadah gila, maka nafsu kita jadi nafsu mutmainnah. InsyaAllah perjalanan kita tenang, lancar, cepat sampai kepada ma'rifatillah. Dua. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bekalan kenderaan, lepas tu penunjuk jalan. Orang dulu nak pergi ke Mekah buat haji, dia kena ada syekh haji. Lah dia panggil mutawif. Ala mutawif. Dulu orang panggil syekh haji, syekh umrah. Lah ni orang panggil mutawif. Maka dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, mesti kena ada penunjuk jalan. Siapa? Iaitu syekh murabbi atau mursyid. Kita kena ada murabbi, kita kena ada mursyid, atau dalam bahasa yang lain dia panggil syekhul irsyad atau syekhul tarbiyah. Guru, kena ada guru. Guru ni nak bawa kita jalan-jalan ni sebab dia pernah berjalan dan dia tahu hiruk pikuk, dan dia tahu anak duri, dia tahu jalan mana yang selamat, jalan mana yang tak selamat. Maka kita kena ikut dia. Dia bawa kita, dia asuh kita, dia pimpin, dia didik kita agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3. Dan yang keempat, kalau orang dulu nak pergi buat haji, buat umrah, dia perlu kepada apa? Senjata. Senjata. Kerana di depan kita dalam perjalanan itu ada musuh. Musuh yang banyak. Bila jumpa musuh, kita ada senjata. Musuh tengok, dia ada senjatanya. Kadang-kadang senjata kita lebih canggih daripada senjata dia. Tak berani dia. Dia letak pisau kat kita bopangkan, lari dia. Maka apa senjata kita dalam perjalanan menuju kepada Allah? Zikir. Zikir. Ini yang kita bincang ni. Kerana melazimkan zikir, itu amdah dalam tasawuf,
kita kena sentiasa berzikir kepada Allah, ingat Allah, mengenang Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, kalau orang dulu nak pergi mengajar haji di Mekah, dia kena ada ikhwan, kawan-kawan dia. Jadi pasal apa? Maklumlah perjalanan tu jauh. Lagi kita jatuh sakit, kawan-kawan boleh tolong, bantu. Kalau kita pergi seorang, siapa nak bantu? Siapa nak tolong? Macam tu juga dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, kadang-kadang kita uzur, kadang-kadang kita lemah semangat, tak kuat. Maka kawan ni lah tolong. Jumlah kita kuat dengan semangat kawan. Macam dengan mengaji juga. Kalau kita seorang, perasaan tak main dah. Tapi kawan ni, jumlah kita pergi, tak pergi rugi, semangat. Itu orang panggil ikhwan. Kerana di situ dia ada sifat ta'awun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Ini dipanggil perlunya ikhwan, kawan-kawan. Maka dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, kena ada kawan-kawan yang satu line, satu link dengan kita, insya-Allah. Bila cukup 5 perkara ni, insya-Allah kita sampai kepada maksud, hala tuju kita, stesen kita atau destinasi kita, iaitu wusul ila Allah, yakni kamalul ma'rifah billah. Baru kita sampai kepada kesempurnaan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tak? Ini namanya wasail ataupun perkara yang tak dapat tidak dituntut kepada kita agar menyampaikan kita kepada Allah. Maka di perkara ini diperintah oleh Allah pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jadi jalan yang menyampaikan kepada Allah 5 tadi. Bekalan, kenderaan, penunjuk jalan, batu senjata dan kawan-kawan. 5. Habis. Jadi senjata kita di sini ialah zikir. Itu dia panggil walazimkan zikir Allah Ta'ala. Doa dan tasawuf namanya. Habis. Ini baru kita nak bincang mengenai usul tariq atau usul tariq tazkiyah. Dia ada 5. Tengok. Dan asal jalan orang yang ahli tasawuf itu 5 perkara. Apa makna asal? Oh, lebih tak bahasa. Lajak dah nak. Kalau lajak tu jadi terlajak lagi. Saya tak tengok macam ni. Maaf. Jadilah asal di situ nampak kata perkara yang tak dapat tidak. Hak tungkui. Itu asal. Maka asal ni penting. Siapa yang tak ambil berat tentang asal, maka dia tak akan sampai. Kerana ini kaedah ulama menyebut, man dayya'al usula hurima alaihi al-usul. Sesiapa yang mensia-siakan usul, yakni tak ambil penting, tak ambil berat dengan usul, maka ditegakkan sampai kepada Allah. Jadi usul kena jaga. Gitu juga kalau tak ada usul, maka kelengkap-kelengkap atas tak akan ada. Tengok kita nak buat masjid,
apa asal dia? Tapak. Ni yang naik tiang apa atas ni dia panggil pura. Jadi hak ni tak boleh tu kalau tak ada tapak. Boleh dah ada ni apa nama? Bumbung, tiang, alang-alang ni boleh dah ada kalau tak ada tapak. Tak boleh. Macam tu kena jaga tapak dulu. Baru yang ni akan ada. InsyaAllah nanti kita bincang lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-'alil qadri al-'azim al-jad wal ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina